Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau An-Nur, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah Ustaz Tahir pun ada bersama kita malam ni. Kita sambung kitab Rasio Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat yang karangan Imam Qurtubi pada muka surat 113. Kalau tak silap saya lah. Ha? 118. Oh, ni tanda salah tanda ni. 118. Baik. Hendaklah memperelokkan kapan orang yang meninggal dunia, kerana mereka siapa? Orang yang meninggal dunia itu saling menziarahi di dalam kubur. Tajuk kita malam ni. Yang pertama, apa yang patut dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang telah mati. Antaranya memperelokkan kapan. Yang kedua, keadaan orang yang telah meninggal di alam barzah sana. Mereka ni, orang yang telah meninggal ni, mereka saling menziarahi antara satu sama lain. Ziarah orang mati, ziarah orang mati. Ni bukan orang mati ziarah orang hidup ni. Ni kalau orang mati ziarah orang hidup, ku ada hak yang hati kecil tu, terus pingsan. Tengah-tengah duduk kat dapur buat nasi goreng, tiba-tiba Assalamualaikum. Arwah suami. Mari nak ziarah, nak tengok bekas isteri buat apa. Nak tak arwah apa ni suami satu hari datang tegur kita tengah duduk dapur. Diriwayatkan daripada Jabir, daripada Abdullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu in istata'a." Apabila setiap kamu mengkafani saudaranya yang telah mati ni lah, maka apa yang Nabi suruh kita buat? Nabi kata hendaklah memperelokkan kafannya seboleh mungkin. Memperelokkan kafan tu maknanya ketika kita kafankan si mati tu, kapan elok-elok sehinggalah semua orang yang melihat berpuas hati tengok Allah comelnya jenazah Zul ni. Tengok kapan pun bersih, kemas, kain apa ni kapan tu langsung tak ada nampak berkedut. Jadi waris si mati tengok puas hati. Kita yang lain-lain pun tengok pun puas hati juga. Sehingga kan ada di antara yang hidup ni bercita-cita, kalau aku mati besok aku nak orang yang sama kapan aku ni ialah orang yang kapankan jenazah Zul hari ni. Sebab tukang kapan tu orang yang handal. Dia kapan dengan cantik, kemas.
Jadi kita pun berangan-angan kalau aku mati besok biarlah orang tua ni yang kapankan aku juga. Okay. Tengoklah kalau ada joki kan, kita mati dulu bolehlah dia kapankan kita. Tapi kalau yang tukang kapan tu mati dulu tak dapatlah. Okay. Tapi insya-Allah dapat tukang kapan yang lain hak yang lebih baik. Okay. Jadi di sini Nabi SAW memerintahkan kita supaya berbuat baik kepada orang yang telah mati. Bukan dalam masalah kapan sahaja. Kan? Kewajipan kita orang hidup terhadap orang yang telah mati ni bermula daripada sejak dia mati. Kan? Dia mati, kita mandikan dia, kita kapankan dia, kita solatkan dia, kita usung dia atas pengusung, nak bawa pergi ke tanah perkuburan. Kemudian bagaimana kita masukkan jasad dia dalam liang lahat. Semua tu hendaklah dilakukan dengan cara yang paling baik. Kan? Kita nak mandikan jenazah, dalam kepala kita jenazah ni kalau aku buat kasar pun bukannya dia terasa sakit sebab dia dah mati. Kan? Lalu kita pun mandi dia, kita buat dengan cara yang kasar. Kan? Pakai sembuh macam tu je mayat dia. Kan? Orang lain mandi jenazah siram pakai gayung. Kita pakai sembuh dengan batang paik je. Okay? Jangan buat gitu. Kan? Hatta kalau kita kita mandikan jenazah, kita gosok dia, gosok dengan lemah lembut. Kan? Jangan nak kasar, jangan nak tunjuk ganas. Atas alasan orang ni dah mati dah, buat kasar pun dia tak terasa dah. Tak, itu kita yang kata. Sedangkan si mati dia tetap merasui lagi. Kan? Tambah pula dia baru saja sakit, dicabut nyawa. Kita pula tambah pula dengan buat kasar ketika kita mandikan dia. Kan? Jadi begitulah juga ketika kita kapankan dia ni seolah-olah kita pakaikan pakaian untuk dia. Kan? Siapa antara kita kalian suka kalau bila berpakaian pakaiannya tak cantik. Kan? Tak ada orang antara kita ni suka pakaian yang tak cantik ni. Hatta mayat sendiri pun. Okay? Bila kita kapankan dia, pakaikan pakaian untuk dia, kapankanlah dengan cara yang paling elok. Dan insya-Allah mayat ni dia akan berterima kasih kepada kita kerana kita layan dia dengan layanan yang cukup baik macam tu. Insya-Allah kalau kita buat macam tulah kepada siapa-siapa yang meninggal dunia ni, satu hari bila kita meninggal, insya-Allah akan adalah orang lain yang Tuhan hantar untuk berbuat baik juga kepada kita. Jadi kita harap gitulah. Mudah-mudahan dengan perbuatan kita buat baik kepada si mati ni, mudah-mudahan esok giliran kita mati Allah Ta'ala akan hantar orang yang baik juga untuk uruskan kita. Abu Nas Abdullah bin Sa'id bin Hatim Al-Waili As-Sijastani Al-Hafiz meriwayatkan di dalam bukunya Al-Ibanah yang menggunakan mazhab salafus soleh yang semuanya berdasarkan Al-Quran dengan jelas, iaitu Hibatullah bin Ibrahim bin Umar meriwayatkan kepada kami, dia berkata Ali bin Al-Hasan bin Bandar meriwayatkan kepada kami, dia berkata Muhammad bin Al-Mustafa meriwayatkan kepada kami, dia berkata Ibrahim daripada Muawiyah, daripada Abu Zubair, dari Jabir bahawa Rasulullah SAW bersabda, dan apabila kamu akan mengafani mayat saudaramu, maka kamu hendaklah memperelokkan kapan mereka. Kan? Ini perintah daripada Nabi SAW. Nabi suruh kita memperelokkan kapan orang yang telah mati.
Di sini dinyatakan illah dia, sebab dia kenapa kita ni kena perelokkan kapan orang yang mati ni, kerana mereka saling bermegah-megahan, kan? Pakai kapan yang cantik, kan? Jadi masing-masing pun bermegah-megahan. Bermegah-megah situ bukanlah maksudnya riak, kan? Orang mati nak riak depan orang mati yang lain, kan? Jadi kalau riak pun bukannya berdosa sebab dia mati dah, kan? Tapi nak beritahu situ, orang mati ni sebenarnya kita je kata dia mati, tapi di alam barzah sana dia macam kita juga, kan? Ziarah menziarahi antara satu sama lain. Okey, jadi kalau kita kapankan dia dengan kapan yang baik, dia rasa seronok lah, kan? Dia rasa bangga lah, kan? Dengan kapan dia tu berbanding dengan kawan dia ni, kan? Yang kapan dia daripada kain murah-murah ni, kan? Jadi itu nak, kan? Apa ni nak dijelaskan tadi, kenapa kita kena kapankan si mati tadi dengan kapan yang baik, okey, supaya dia tak malu besok, kan? Kemudian kata Ibnul Mubarak, aku amat suka mengafani mayat dengan pakaian yang dipakainya untuk solat, kan? Kenapa, kan? Kita ni bila kita meninggal, kan, pakaian ataupun jubah yang kita pakai itu, yang kita guna untuk, kan, solat 5 kali sehari semalam ni, dia menjadi saksi, kan? Pakaian yang kita pakai untuk solat, kan, untuk buat ibadah, kan, dia menjadi saksi kepada kita, kan? Jadi sebab tu bila kita mati, kan, kita kapankan, kebumikan kita nanti dengan, kan, pakaian ataupun dengan jubah tu, dan itu pun dibenarkan juga, kan? Boleh, tak ada masalah, kan? Kemudian menyegerakan menguruskan jenazah, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina yazhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illal insan walau sami'al insanu la sa'iqa." Kan? Apa maksud dia? Nabi kata, apabila jenazah seorang yang soleh, kan, seorang yang soleh, yang baik, kan, seorang yang baik ni, kan, bila dia meninggal kemudian dia dibawa ke kubur untuk dikebumikan, kan, sama ada diusung atas pengusung, kan, yang dipikul oleh, kan, orang-orang ni, ataupun, kan, dibawa dengan kenderaan macam sekarang, okey. Jadi ketika dalam perjalanan menuju ke tanah perkuburan, jenazah yang diusung tadi ataupun jenazah yang dibawa dengan menggunakan kenderaan tadi, kan, rohnya akan berkata, kan, roh si mati tu dia akan berkata, dia kata qaddimuni, kan, qaddimuni, dia kata, kan. Apa maksudnya? Dia kata cepat-cepat bawa aku pergi ke kubur, kan, cepat bawa aku pergi ke kubur. Dia kata ke siapa tu? Dia kata ke orang hak mengusung dia lah, kan? Hak yang bawa guna van jenazah, dia bercakap dengan driver van tu, kan? Bawa cepat-cepat aku ke kubur, dia kata, kan? Tapi tak dengar. Kalau yang orang rasa apa dia cakap? Kalau orang rasa nanti dulu, dah habis lagi. Ni cerita orang soleh dulu, cerita mayat hak baik dulu ni. Kalau mayat tu orang baik, orang soleh, orang beriman apa semua ni, masa jenazah dia orang usung, kan, dia minta orang hak usung dia tu bawa dia cepat-cepat, kan? Jadi sebab tu kita ni, kan, bila kita bawa usung jenazah, kan, yang sunnahnya ialah kita berjalan sambil berlari-lari anak, kan? Tu cara kita usung jenazah, kan? Berlari-lari anak ni,
nak kata berjalan tak berjalan macam biasa, nak kata berlari tak nampak macam berlari, kan. Tuan-tuan tahulah berlari-lari anak tu macam mana maksud dia, kan. Kalau nak tahu cara berlari anak tu, tengok orang tua umur 70 berjoging, macam tu lah, kan. Berlari anak nama dia, kan. Tapi kan tujuan dia tu supaya apa? Supaya mayat tu, jenazah tu cepat sampai ke tanah perkuburan, kan. Jadi berkata roh si mati tadi, kan, bagi jasad yang orang yang soleh tadi, dia kata cepat bawa aku pergi ke kubur, kan. Wa in kanat ghayra salihatin, dan sekiranya si mati itu, Nabi kata ghayra salihatin, tidak soleh. Kan, tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana cara Nabi bercakap, kan, sepatutnya lah, kan, Nabi kata hak tadi Nabi sebut sekiranya si mati itu orang yang baik, kan. Jadi sepatutnya bila Nabi nak beritahu hak yang kedua pula, sepatutnya Nabi kata sekiranya si mati itu orang yang jahat, kan. Yalah, tadi baik, lawan dia jahat lah, kan. Tapi bagaimana tengok, kan, Nabi dia bercakap ni dia berlapik, kan. Nabi tak kata jahat, tapi Nabi kata tidak baik. Sekiranya si mati itu adalah orang yang ghairu salihah, orang yang tidak baik. Nabi tak sebut jahat, kan. Dan so kita gitulah juga, kalau boleh cakap tu berlapik, kan, supaya tidak ada orang terasa hati, kan. Kita kata orang ni, awak ni cerdik lah, kan, bijak awak ni, okay. Kita kata pada seorang ni, kawan dia sebelah tu tak cerdik, bodoh, okay. Jadi kita nak kata apa, Zul ni bagus lah, Zul ni cerdik lah, tak macam kawan sebelah Zul tu, dia ni bodoh. Agak-agak kecil hati tak kawan tu, direct kita kata dia ni bodoh. Okay. Tapi cuba kita kata Zul ni bagus, cerdik, tapi yang sebelah dia tu tak berapa cerdik, tak terasa hati sangat, okay. Tapi dari segi makna sama tak? Tak berapa cerdik dengan bodoh, sama je, okay. Tapi kita guna perkataan hak lembut sikit bunyi, kan. Ataupun kita kata dia ni kurang akal. Kurang akal ni maknanya apa? Tak bijak lah. Tak bijak tu apa? Bodoh lah, kan. Tu ayat berlapik Nabi, Nabi ni dia bercakap pandai, kan. Kenapa Nabi kata sekiranya si mati itu orang yang tidak baik, okay. Sebenarnya Nabi tak suka nak kata kepada orang yang telah mati ni dengan kata-kata yang negatif, kan. Sebab apa? Sebab orang yang dah mati ni, kita kalau kita kata ke dia, dia tak boleh nak buat apa dah, kan. Kalau kita kata pada orang yang hidup, dia boleh backup balik, dia boleh lawan balik apa yang kita kata, kan. Sebab itu dosa buat fitnah kepada orang yang telah mati lebih besar daripada dosa buat fitnah kepada orang hidup, kan. Sebab apa? Dua-dua dosa itu sama je, fitnah. Cuma beza dia, yang ni kita fitnah pada orang yang dah mati, hak ni kita fitnah kepada orang hidup. Ulama kata buat fitnah kepada orang yang telah mati lebih besar dosa dia daripada buat fitnah kepada orang yang hidup, kan. Sebab apa? Kalau kita buat fitnah pada orang hidup, orang tu dia masih lagi ada peluang nak mempertahankan diri dia, dia masih ada peluang nak membersihkan nama baik dia daripada fitnah kita. Tapi bagaimana orang yang dah mati, kan? Bagaimana dia nak bersihkan nama baik dia tu daripada fitnah kita, kan? Dia tak mampu nak buat apa-apa dah, kan? Jadi sebab itu, kan, kata ulama, buat fitnah pada orang yang telah mati ni dosa dia lebih besar, kan? Baik. Jadi berbalik pada hadis tadi, Nabi kata sekiranya si mati itu adalah orang yang tidak baik, okay.
Apa kata si mati tadi, roh dia kata apa ketika dia diusung nak bawa ke tanah perkuburan? Dia kata ya wailaha aina yazhabun. Dia tanya orang yang usung dia tu, kau bawa aku cepat-cepat ni nak pergi ke mana? Si mati, roh si mati tu tanya. Okey, kalau yang bawa dia tu tukang usung, mungkin 6 orang lelaki, 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan, duk usung keranda dia. Roh tu tanya, nak ke mana ni, bawa aku cepat-cepat. Okay. Kalau yang bawa tu driver van jenazah, dia tanyalah driver van jenazah, yang pecut laju-laju ni nak ke mana? Dia kata. Dengar tak tukang usung? Driver van jenazah, dengar tak? Pertanyaan si mati tu, dengar tak? Tak dengar. Dah kalau dengar? Allahu Akbar. Nabi kata yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Nabi kata pertanyaan si mati tadi tu didengari oleh semua kecuali manusia. Okey. Kita ni tak dengar, jadi nasib baiklah Tuhan beri kita ni tak dengar. Tapi bagaimana kambing, lembu, ayam, itik tepi jalan hak yang semasa kita lalu usung orang mati tadi tu, binatang-binatang ni dia dengar. Okey. Tapi cuma dia tak boleh nak beritahu je. Haji Ayub jenazah tu tanya tadi, Haji Ayub bawa dia ni nak gimana cepat-cepat. Okey, jadi binatang tak boleh nak cakap. Okey, kalau binatang boleh cakap, mesti dia beritahu kat kita. Jadi suara tadi tu, suara pertanyaan roh tadi tu tidak didengari oleh manusia. Walau sami'al insanu la sa'iqa. Nabi kata, kalaulah manusia dapat dengar suara pertanyaan roh tadi, la sa'iqa, Nabi kata tentu dia akan jatuh pensang. Tak pasal-pasal tukang ngusung pula jadi mayat. Jadi Nabi beritahu bagaimana keadaan situasi ketika kita usung jenazah tu, sebenarnya roh si mati sedang bercakap-cakap dengan kita. Jadi sebab tu bagi orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, dia tahulah keadaan tu macam mana ketika itu, maka sudah tentu dia tak akan berborak sembang. Ni sambil usung jenazah atas baru tu, dia boleh tanya kawan sebelah dia, bola malam tadi Perak lawan Kedah, siapa menang? Sambil berjalan usung jenazah tu, boleh bertanya lagi soal dunia. Sepatutnya waktu tu kita semua insaf. Kita semua dalam keadaan senyap, duk mikir ni, bagaimanalah nasib kawan kita ni, yang sedang diusung ni. Baik. Kenapa kalau jenazah yang baik tadi, kenapa dia minta disegerakan? Kalau kita sengaja buat lambat, dia marah pula kat kita. Kenapa? Sebab jenazah ataupun mayat orang yang baik ni, dia tahu nikmat-nikmat yang telah disediakan oleh Allah dalam kubur dia. Kan Nabi dah beritahu kan, kubur kita ni sama ada dia bertukar jadi satu daripada dua perkara, dua benda. Sama ada kubur kita besok dia menjadi salah satu daripada taman-taman syurga, ataupun dia bertukar menjadi salah satu daripada lubang-lubang neraka. Haji Ayub tahu tak kubur besok bertukar jadi apa? Jadi syurga. Ustaz, saya tiap-tiap hari mari semayang. Tak tahu. Tak ada orang tahu pun. Dia mati besok, kubur dia tu Tuhan nak buat kubur jenis grade apa? Grade A taman syurga, grade B lubang neraka.
kan. Sebab itu Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, kan, Sayyidina Osman bin Affan, kan, ketika dia dah jadi khalifah, kan, dia berjalan dengan pengiring dia, dengan pembantu dia sampai dekat tanah perkuburan, kan, Sayyidina Osman ni dia akan berhenti, kan, dia akan berhenti sekejap, kan. Dia buat apa? Kan, dia menangis, kan, teresok-esok dia menangis, kan. Dan lalu kawan dia ni, pengiring dia ni tanya, wahai Osman, wahai khalifah, kan, asal tiap kali lalu kok depan kok tepi kubur mesti engkau berhenti, lepas tu kau akan menangis, kenapa, kan? Dan jawab Sayyidina Osman, aku teringat pesanan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah beritahu, apabila seseorang antara kamu mati, bila dimasukkan ke dalam kubur, maka kuburnya itu menjadi salah satu daripada dua benda. Sama ada Allah Ta'ala akan jadikan lubang kubur dia itu sebagai taman-taman syurga, ataupun Tuhan akan tukar kubur dia menjadi salah satu daripada lubang-lubang neraka, kan? Sayyidina Osman, kan, dia kata aku teringat Nabi pernah kata macam tu, kan? Jadi sebab tu asal lalu kok kubur je aku akan teriak menangis, kan? Sebab apa? Kan, tanya kawan dia ni, kerana aku sendiri pun tak yakin, kan, bagaimana kubur aku besok selepas aku mati, kan, kata Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tu menangis takut kalau kubur dia besok, kan, Tuhan tukar jadi, kan, lubang neraka, kan. Dan siapa Sayyidina Osman? Sayyidina Osman ni salah seorang daripada al-asharatul mubasysyirina bil jannati, kan, 10 sahabat yang dijanjikan confirm masuk syurga, kan, tak akan disentuh dengan api neraka, kan. 10 orang sahabat Nabi sebut seorang sampai 10, kan, termasuklah dalamnya Sayyidina Osman. Nabi kata 10 sahabat aku ni, aku beri jaminan mereka ni akan selamat daripada neraka dan akan terus masuk syurga, kan. Pun masih lagi takut sekiranya kubur dia tu bertukar jadi lubang neraka, okay. Dan dari segi logik akal kita, orang yang macam tu memang sah-sah lah tak akan mendapat azab dalam kubur lagi dah. Tapi tetap dia ni ada juga kerisauan dalam hati dia, kan. Siapa tadi? Sayyidina Osman. Dan Wang Osman hari ni, Wang Osman nak deli, kan. Lalu kok kubur 13 kali sehari, kan. Tak ada pun nak berhenti, nak menangis, nak berteriak dah, kan. Boleh senyum lagi, kan. Lalu kok kubur sambil duduk dalam kereta dengar radio Era, boleh bergembira, seronok, okay. Ketika orang lain lalu kok kubur sedih menangis, kita boleh bergembira dan tersenyum, okay. Tu jauh beza kita hari ini dengan orang-orang dulu, kan. Baik. Jadi Nabi kata sekiranya yang mati tadi tu orang yang jahat pula, kan. Dan yang baik tadi dia nak cepat masuk ke kubur sebab dia tak sabar nak menikmati, dan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala dah sediakan untuk dia. Manakala sekiranya yang mati itu adalah orang yang kurang baik ataupun orang yang jahat, dan maka dia takut, kan, dia takut sekiranya selepas dia dimasukkan dalam kubur karang, kan, dia akan menerima azab, menerima siksa, kan, dan kubur dia Tuhan akan, kan, gantikan dengan apa ni, azab-azab, kan, kubur yang lain dijadikan sebagai salah satu daripada lubang neraka, okay. Jadi kerana takut dia dan dia tahu, kan, bahawa dia ni akan berdepan dengan keadaan seperti itu selepas dia dikebumikan nanti, sebab itulah dia takut nak masuk, kan. Maknanya kalau lagi lambat lah orang hantar dia ke kubur, lagi dia suka, kan.
Tu beza kan jenazah orang yang baik dengan orang yang jahat. Okey. Kan macam tuan-tuan, alhamdulillah lah tuan-tuan ni kan insya-Allah orang yang baik kan atas dunia ni kan, dan mungkin insya-Allah baik jugalah kan di sisi Allah Taala. Jadi kalau macam itulah kan sifat tuan-tuan kan, insya-Allah ketika orang usung kita nak bawa ke kubur kan, kita dalam keadaan gembira kan. Sebab apa? Sebab Tuhan dah janji dah, masuk je kubur, nikmat kubur tu dah menunggu kan. Allahu akbar tuan-tuan, masuk dalam kubur tu kan, kubur ucap selamat datang kan. Selamat datang wahai Haji Ayub kan, kata kubur kan. Engkau adalah orang yang baik semasa engkau hidup dulu. Kubur tu cakap kan, dia mengucapkan selamat datang. Engkau adalah orang yang baik dan aku sangat sayang kat engkau kan, kata kubur tu kan. Dan sekarang dah sampai masanya untuk kita bertemu. Selamat datang kan, aku rindu nak bertemu dengan kamu, kata kubur tu kan. Agak-agak happy tak kita waktu tu? Allahu akbar kan, orang sambut, kubur sambut kan kita ni kan, dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang baik. Tu kalau baik kan, macam Tuan Haji Ayub kan. Tapi kalau jahat macam saya ni kan, bila masuk dalam lubang kubur, kubur kata apa? Sampai dah, kata kubur. Sampai dah. Siapa yang sampai ni? Si celaka yang kita duk kutuk, kita duk maki hamun selama ni, dia dah masuk dah dalam sekarang, dah bertemu dah, kata kubur kan. Engkau adalah manusia paling celaka, engkau manusia yang paling aku benci memang aku sentiasa sumpah seranah engkau tiap-tiap hari semasa engkau hidup. Sekarang tak ada ucapan selamat datang untuk engkau. Kata kubur tu tidak ada ucapan selamat datang untuk engkau sekarang bersedialah untuk menerima siksaan seperti mana yang Allah Ta'ala dah janjikan untuk engkau. Meraung esok kita kubur macam tak terima kita tu tu kalau ikutkan hati dan perasaan kubur tu, tak nak tu dia telan kita tu kok kalau boleh dia nak muntahkan kita balik. Orang ni jahat, derhaka pada Allah, tiap-tiap hari duk buat maksiat pada Allah kan. Kalau boleh bumi tu kata, aku tak nak engkau ni duduk dalam perut aku tapi dah kerana tak ada tempat dah kan, memang orang mati jahat macam mana pun tetap dikebumikan dalam tanah kan. Bumi tu kata, kerana terpaksa je aku terima engkau ni kan. Kalau tak, kalau ada pilihan lah, memang tak adanya aku nak terima engkau kan, duduk dalam perut aku kan, kata bumi. Sampai macam tu kan kebencian bumi ni ataupun tanah kubur ni kepada kita orang yang jahat kan. Jadi itulah tuan-tuan kan, bagaimana nasib kita besok kan, kalau kita ni atas dunia sentiasa berlagak, sentiasa sombong, sentiasa menentang Allah Ta'ala kan. Jangan nak sombong lah kan. Orang Terengganu kata jangan jobo kan. Orang Terengganu ke orang Negeri Sembilan kan. Orang Terengganu kata jangan jobo jangan tunjuk kesamsingan kau tu atas dunia ni. Tak lama kan, baru pakai pangkat pengurusi surau dah jobo dah belum lagi pengurusi taman, belum lagi yang berhormat, belum lagi ahli dewan undangan, baru dapat jawatan pengurusi surau dah sombong dah. Allahu akbar kau esok masuk pilihan raya menang jadi menteri besar, tak tahulah sombong macam mana jadi pesan, ingatkan diri kita aku ni nak sombong ke mana
Esok sampai masanya malaikat cabut nyawa aku, orang usung aku ke kubur, kan di situ bertemulah aku dengan seksaan Allah sesuai dengan sifat aku yang sombong ni. Kan? Sebab tu ingat diri kan. Bila kita beringat gitu, insya-Allah tak adalah kita ni jadi orang yang sombong. Kan? Sebab tu kena belajar, kena baca buku-buku agama, buku-buku macam ni kan, supaya kita ingat kan perkara-perkara gaib yang akan berlaku selepas kita mati besok. Kan? Sebab itulah kata ulama, untung orang-orang Islam ni. Sebab apa? Sebab sebelum dia mati, dia dah banyak dah tahu perkara-perkara yang akan dia bertemu selepas dia mati. Kan? Jadi tak terkejutlah kita lepas kita mati, bertemu dengan malaikat, bertemu dengan nikmat kubur, bertemu dengan ni. Sebab apa? Sebab masa kita hidup dulu kita dah tahu. Kan? Macam mana kita tahu? Kan? Baca buku agama, dengar ustaz-ustaz berkuliah, kan? Okay. Jadi untung kata ulama tadi, kan? Orang Islam ni dia beruntung sebab selepas dia mati kan, dia dah kan, tahu dah apa dia perkara-perkara gaib yang akan dia bertemu nanti. Tak seperti mana orang kafir yang tak percaya benda-benda gaib ni, kan, bila dia mati besok memang dia akan terkejut. Dia akan terkejut besar, kan? Sebab selama ni benda yang dia tak percaya rupa-rupanya ada sungguh depan mata dia. Bayangkan bagaimana tergamam dan terkejutnya orang kafir besok. Tapi kita insya-Allah orang Islam kita boleh relax. Sebab apa? Sebab kita tahu belaka dah malaikat datang, aku adalah Munkar dan Nakir. Kita kata oh inilah Munkar dan Nakir hak yang Nabi pernah beritahu dulu. Malaikat tanya, oh dah kenal ke? Yang tu saya tambahlah. Jadi maknanya kita dah terkejut lah. Kita dah terkejut. Begitu juga saat kita nak mati tu, malaikat maut datang memperkenalkan diri, aku adalah malaikat maut, aku ditugaskan untuk mengambil nyawa engkau. Kita pun tengok malaikat maut kata, oh ya, kan, aku kenal engkau walaupun kita tak pernah bertemu, tapi aku tahu sikit-sikit pasal engkau sebab aku dulu pernah pergi surau dengar ustaz-ustaz mengajar, ustaz ada beritahu macam ni macam ni macam ni. Jadi tak terkejutlah kita, kan. Okey tuan-tuan ya. Jabat agama tak bagi lebih-lebih, kan? Kan tak pasal-pasal kan pengurusi kena panggil. Kan? Baik, setakat itulah dulu tuan-tuan, insya-Allah kita akan bertemu di pertemuan yang seterusnya nanti. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang nanti saya masih lagi sihat, tuan-tuan pun masih lagi sihat, saya masih lagi hidup, tuan-tuan pun masih lagi hidup. Okey. Kalau salah satu antara kita ni meninggal, maka di sinilah pertemuan kita terakhir. Okay. Tapi kalau tuan-tuan meninggal pun jangan bimbang, tuan-tuan orang yang baik, insya-Allah kami semua doakan yang terbaik untuk tuan-tuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.